Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan suara saya? Waalaikumsalam. Boleh Okey, cikgu? jelas Okay, hari ini kita sambung pelajaran kita pergi kepada 5.2 standard kurikulum kandungan 5.2 iaitu taburan binomial. Taburan binomial dengan semalam yang kita buat tu kebarangkalian pemboleh ubah rawat diskrit tu lebih kurang sama je. Kalau awak faham apa yang awak belajar semalam tu, insya-Allah hari ni awak boleh buatlah taburan binomial. Saya untuk taburan binomial ni saya tak gunakan kaedah gambar rajah pokok tu, saya akan gunakan kaedah formula yang semalam tu yang lebih senang tu kan. Yang daripada table tu okey. So apa yang kita akan pelajari dalam 5.2 ni, kita akan ada lebih kurang 5 kandungan asas, menerangkan maksud taburan binomial, kemudian menentukan kebarangkalian satu peristiwa bagi taburan binomial, mentafsir maklumat, membina jadual dan melukis graf. Ni melukis graf ni kita tak buat walaupun saya dah terangkan semalam tu kan. Tapi hari ni kita akan buatlah satu soalan yang memerlukan kita untuk melukis graf taburan binomial. Kemudian menentukan dan menerangkan nilai minimum variance. Yang ni mungkin tak sempat dah 524 ni. Saya try. Kalau sempat ni, ini kejap je ni. Dia tak susah pun Dia ikut pada formula je. Dan 525 menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Okey, kita pergi kepada buku teks kita. Okey. Jadi kalau awak tengok latihan yang semalam awak buat tu kan. Okey. Mana kejap. Saya cari kejap yang kita buat ni semalam ni. Macam ni kan. Ini saya gunakan kaedah taburan binomial lah Okay, kenapa namanya binomial? Binomial. Awak tengok perkataan binomial terbina daripada ni lah by. Ni BI by. Kalau awak buat ambil ICT ke apa ke, awak belajar fizik kan, dia ada binary tu. Matematik pun ada lah. Binary, hukum dua tu kan. Hukum penduaan ada kan? Matematik kan? Yang hukum asas nombor tu kan, kosong dan satu binary. Kalau yang 5 tu kosong, 1, 2, 3, 4. Kalau yang asas 8 tu contohnya macam 72 asas 8. Maknanya nombornya antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 nombor tu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So binomial ni dia mengikut pada namanya binary. Binary ni ada dua. Apa maksud dua tu? Okey, maknanya ialah taburan binomial ni maknanya hanya ada dua kesudahan. Sama ada berjaya atau tak berjaya lah. Kita akan gunakan istilah berjaya atau tak berjaya. Itu istilah umum. Kalau kita pergi kepada soalan dia lain lah. Sama ada dapat nombornya. Apa soalan ni? Sama ada kita dapat hasil tambah dapat 7 ataupun hasil tambah tak dapat 7. Macam tu. Dan kita ada beberapa percubaan. Mungkin ada beberapa percubaan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya macam ini. Dan kita akan dapat hasilnya lah. Okey. So itu dari segi istilah binomial tu maksudnya datang daripada dua. Dia hanya ada dua kesudahan. Dia hanya ada dua kesudahan. Okey, saya padam. Apa lagi? Okey, so binomial ni datangnya dicipta oleh seorang Bernoulli. Awak belajar fizik kan? Hukum Bernoulli tu kan? Apa? Hukum Bernoulli tu? Teori Bernoulli apa? Apa? Laju, kalau laju apa? Kalau ada permukaan, laju tinggi, tekanan dia Menurun. rendah. Laju rendah, tekanan dia lebih tinggi. Biasanya ni orang dalam kapal terbang lah. Ni saya ingat lagi lah. Dulu saya buat masa saya kerja dulu kan. So itu Bernoulli So selain daripada tu, Bernoulli juga dia ada buat eksperimen lah eksperimen untuk membuktikan taburan binomial ni lah. Namanya ialah eksperimen percubaan Bernoulli. Okey. So kat sini dia membuat hipotesis. So hanya terdapat dua kesudahan yang mungkin, iaitu kejayaan dan kegagalan. Kebarangkalian kejayaan sentiasa sama dengan bilangan setiap percubaannya lah. Awak cuba berapa kali pun, yang berjaya masih lagi 1/2. Awak cuba banyak kali lah macam kita buat tu kan. Macam PX1 kita cuba sekali So kejayaan dekat atas ni, yang table ni, ini kejayaan dia, P dia ni mesti katalah sini 1/3. Berjaya 1/3, gagal Q. Berapa?
2/3. Walaupun awak 01, awak buat PX1, kita masih menggunakan P dia 1/3. Kebarangkalian berjaya dia tetap 1/3. Cuma kita nak tengok bila kita cuba sekali tu berapa kebarangkalian dia. Berapa kebarangkalian dia, kita nak kira macam tu. Okey. So jika kebarangkalian kejayaan diberi oleh P, maka kebarangkalian kegagalan ialah 1 tolak P. Macam kita buat ni lah. Kalau P 1/3, gagal 2/3. Okey, kemudian untuk percubaan Bernoulli, dia punya pemboleh ubah rawat diskrit dia guna 2 je. Ini untuk percubaan Bernoulli lah sebab dia nak guna dia tak nak gunakan lebih dia nak guna 2 je, 0 dan 1. Dua je. Sebenarnya dalam soalan ni banyak nanti kita akan dapat banyak. Cuma untuk percubaan Bernoulli dia pakai 2 ni sahaja. 0 mewakili kegagalan, 1 mewakili kejayaan. Macam itulah. Okey. Jadi dia buatlah aktiviti penerokaan ni. Dia pakai duit shilling, lepas tu dia lambungkan dadu. So kalau dadu tu dapat nombor 3, nanti duit shilling akan pergi kat nombor 3. Dia akan turun macam tu. Ni saya nak buat aktiviti ni macam tak sempat lah sebab saya pun nak kerja silibus kan. Jadi kat sini saya terus sum up je lah. So dia dapati bahawa daripada eksperimen tu dia dapati bahawa tadilah yang kita telah bincangkan tu setiap percubaan mempunyai hanya 2 kesudahan. So taburan binomial akan ada 2 kesudahan, sama ada berjaya atau gagal. Kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Macam tadi, macam kita buat jadual tu. Kalau P awak sama dengan 1/3, Q awak mesti 2/3 dan 1/3 ni dia tak berubah, sama je walaupun awak cuba 0, 1, 2, 3 banyak kali kan. So P tu mesti kekal sebagai 1/3, dia tak berubah. Setiap percubaan adalah tidak bersandar. Apa maksud tak bersandar? Nanti saya terangkan dekat contoh yang akan kita beri itu. Iaitu kesudahan sesuatu percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Nanti saya terangkan lah. Okay, so itu namanya ialah eksperimen, ciri-ciri eksperimen binomial. Okay, kita tengok contoh ni. Raja di sebelah menunjukkan gambar raja pokok yang mewakili semua kesudahan bagi 2 pusingan satu permainan tic-tac-toe. Okay. Adakah taburan ini merupakan taburan binomial dan jelaskan. Okey, kat sini dia buat dia main tic-tac-toe. Ada 2 pusingan. So pusingan pertama ada kemungkinan dia menang, seri, kalah. So pusingan kedua pun sama. Ada 3 kemungkinan, 3 kesudahan. 3 kesudahan ni. Adakah ini taburan binomial? Okay, jelaskan. So kalau kita tengok pada penyelesaian dia, ini bukan taburan binomial. Ini bukan taburan binomial. Kenapa bukan taburan binomial? Sebab dia ada 3 kesudahan. Menang, seri, kalah. Sebab binomial namanya pun binomial. Bi ni binary. Binary hanya ada 2 sahaja kesudahan. Sama ada dia menang ataupun seri ataupun menang ataupun kalah. Ini kalau 3-3 ni tak boleh. Dia tak boleh dikira sebagai taburan binomial. Ini contoh yang pertama. Okey. Yang contoh kedua ni akan menunjukkan kita bersandar dengan tak bersandar tu macam mana. Okey, kita baca soalan dia. Okey. Sebuah rak mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 4 naskah buku rujukan fizik yang sama. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak satu demi satu dari rak itu tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada taburan kebarangkalian ini merupakan taburan kebarangkalian binomial ataupun bukan. Okey, ini kita buat sikit Okey, sekarang buku kimia ada 6. Kemudian buku fizik ada 4. Tak nampak sangat. Fizik ada 4. Jadi kimia 6, fizik ada 4. Jadi jumlah kita ada 10 buah buku. 10 buah buku. Okey, dalam soalan ni dinyatakan bahawa 3 naskah buku fizik diambil secara rawak. Satu demi satu tanpa dikembalikan. Okey, dia ambil, dia keluarkan, lepas tu dia tak letak balik dekat rak. Setiap kali dia ambil tu bilangan buku fizik akan berkurangan sebanyak 1. Begitu juga dengan jumlah buku tu. 10, dia ambil 1 dah tinggal 9, ambil lagi 1 tinggal 8, ambil lagi 1 tinggal 7. Fizik pun sama, ada 4. 4 dia ambil 1 tinggal 3, ambil 1 tinggal 2, ambil 1 lagi tinggal 1. Okey, so kita tengok sekarang. Tengok macam ni. P, mengambil senaskah buku fizik yang pertama.
Okey, jadi masa dia ambil satu naskah buku fizik semua ada 4. 4 kan? Jadi kebarangkaliannya ialah 4 kita bahagikan dengan semua buah buku. So 4/10. Jadi bersamaan dengan 2/5. Okey, yang ni PX1. Dia ambil satu buku fizik sama dengan 2/5. Dia ambil lagi satu lagi buku, P mengambil lagi senaskah buku. Okey, sekarang bilangan buku fizik dah kurang. Ni ambilan yang pertama. Dia dah jadi 3. Jumlah buku fizik, jumlah buku semua dah jadi 9. Buku kimia tak berubah, masih lagi 6. Buku fizik dah jadi 3. Okey, jadi dia ambil buku fizik sekali lagi. Sekeping lagi dia ambil. PX1 sama dengan berapa kebarangkalian dia? 3/9 ataupun 1/3. Okey, bila dia dah ambil, sekarang dia ambil lagi satu. Ni baru dia mesti 3 keping dia ambil. Sekarang buku fizik dah tinggal 2. Jadi total buku dah jadi 8. Jadi kebarangkalian yang diambil untuk sekali lagi PX sama dengan 1 sama dengan 2/8 ataupun sama dengan 1/4. Tengok. Okey Jadi kat sini pelajar, kalau awak tengok, semua ni ialah PX1. Semua ni ialah PX1. Kita ambil sekeping buku fizik. Tetapi kebarangkaliannya berubah-ubah, berbeza-beza. Kejap mula-mula pertama sekali 2/5, kemudian 1/3, kemudian 1/4. Ini bermakna ini ialah kebarangkalian bersandar. Bersandar. Kenapa bersandar? Sebab bila kita dah ambil buku fizik yang pertama, kita ambil lagi buku fizik dia punya kebarangkaliannya berubah. Dia bergantung, dia bergantung kepada ambilan yang pertama tadi sebab dia tak pulangkan balik. Dia tak pulangkan balik. Jadi kebarangkaliannya berubah-ubah. Ataupun kebarangkalian untuk ambil sekeping lagi buku yang kedua ni bergantung kepada situasi yang pertama. Tapi ketiga-tiga ni PX1. Yang atas tadi PX1, yang bawah ni pun PX1, yang bawah ni sekali ni pun PX1, tapi kebarangkaliannya berubah-ubah. Itu namanya peristiwa bersandar. So sekiranya peristiwa bersandar, dia bukan binomial. Bukan binomial. Binomial dia tidak bersandar. Bermakna PX1 ni unik. Unik ni maksudnya nilainya 1 je. Okey, nilainya sama 1 je, 25 je. Dia tak boleh jadi 1/3, dia tak boleh jadi 1/4. Sekarang ni PX1 ada 3 nilai. Kejap 2/5, lepas tu berubah jadi 1/3, lepas tu berubah jadi 1/4 sebab bilangan buku fizik yang diambil tu dia tak letak balik. Jadi dia bersandar, dia bergantung. So ini bukan taburan binomial. Itu antara sebabnya. Okey, boleh faham So kalau ikut eksperimen Bernoulli, pemboleh ubah rawaknya ada 2 sahaja, 0 dan 1. Apa lagi kesimpulannya untuk ni binomial ni? Hanya ada 2 kesudahan. 2 kesudahan. Ini apa tu taburan kebarangkalian Bernoulli lah Binomial. Hanya ada 2 kesudahan dan apa lagi sekali? Last sekali ni. Tidak bersandar. Okey. So itu ciri-ciri bukan. Yang ini tak perlu Yang ini untuk eksperimen Bernoulli. Ini ciri-ciri untuk taburan binomial. So itu ciri-ciri untuk taburan binomial. Okey. So kesudahan. Itu je Okey, boleh? Boleh follow? Okey, saya akan pergi. Ini nanti awak explore sendirilah latihan kendiri ni. Ini lebih kepada nak menerangkan awak maksud binomial tu apa. Okey, saya terus pergi kepada latihan kendiri praktis selepas ni Okey, ini dia. So binomial kita mematuhi formula ini, rumus ini. Tapi saya tak pakailah rumus ni. Saya akan gunakan apa benda tu yang jadual macam semalam kita buat tu. Buat 2 kolom. Lepas tu sini kejayaan, yang ini yang tak berjaya, gagal. Lepas tu ni dia punya pemboleh ubah rawak diskrit dia. Ni 4, 3, 2, 1, 0. Yang ini ialah dia punya pemboleh ubah rawak diskrit. Lepas tu kita kira lah dia punya ni. Okey, kadang-kadang dia tulis macam ni. X, B merujuk kepada binomial. N ni ialah bilangan taburan dia tu. R tu mesti sampai berapa lah dia punya N tu. Dia punya nilai maksimum bagi pemboleh ubah rawak dia tu. P ni ialah kejayaan dia.
kebarangkalian kejayaan. Okey, itu contoh. Okey So, kita buat satu latihan. Okey, sekarang semua pergi kepada muka surat 157. Latihan kendiri 5.6. Okey, buka buku latihan awak. Saya pun sama ambil buku latihan awak, kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Latihan kendiri 5.6. Latihan kendiri 5.6. Okey. Okey. Nanti saya terangkan macam mana kita nak gunakan formula tu Okey, baca soalan ni. So, pada tahun 2019, anggaran bilangan penduduk Malaysia ialah 32.6 juta orang. 2019. Dalam satu kajian yang dilakukan, didapati bahawa, saya besarkan sekejap. Okey, lebih kurang 57% daripada rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar. Satu sampel yang terdiri daripada 8 orang dipilih secara rawak. Okey, ini pembuli barawak dia ni. Dipilih secara rawak. Ada perkataan rawak tu maksudnya itu dia punya pembuli barawak dia. 8 8 ni pembuli barawak dia. Jadi cari kebarangkalian bahawa A, 6 orang menggunakan telefon pintar. Okey, so dekat sini pelajar, ini ialah contoh taburan binomial sebab dia ada dua kesudahan. Pertama, 57% rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar dan selebihnya tidak menggunakan telefon pintar. Itu dua je kesudahan. Menggunakan telefon pintar dan tidak menggunakan telefon pintar. So kalau dua kesudahan, itu ialah taburan binomial. Taburan binomial. Okay, kemudian dia mesti gunakan pemboleh ubah rawak diskrit. Diskrit tahu diskrit. Okay, diskrit. Okay, cari kebarangkalian bahawa A, 6 orang menggunakan telefon pintar. Okay, so pemboleh ubah rawak diskrit dia apa sekarang? Seorang? Onkan mic, siapa-siapa je. Apakah dia punya nilai pemboleh ubah rawak diskrit dia? Siapa-siapa? Cepat. Pemboleh ubah rawak diskrit dia apa? Siapa-siapa je. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ya. Sampai 6 aja. Kenapa 6? 6 orang menggunakan telefon pintar. Itu dia punya soalan. Itu dia punya soalan. Tak, kita tengok kat sini. Satu sampel yang terdiri daripada 6 orang dipilih secara rawak. Kita tengok pada perkataan rawak tu 8. Mana saya sampai 8? 7, 8. Kalau ikut eksperimen Bernoulli, dia pakai 0 dan 1 je lah. 0 dan 1. Tapi dia boleh pergi lebih sebenarnya. Dia boleh pergi. Cuma kesudahan dia ada 2 je. Dia tak boleh pakai lebih daripada 2 kesudahan. Dia tak boleh guna lebih daripada 2 kesudahan. Okay, so pemboleh ubah rawak diskrit kita ialah antara 0 sampai 8. So listkan dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pelajar, dah buat dah? Dah tulis kat buku latihan awak tu? Kita buat sama-sama. Kita ni saya tak nampak lah apa yang awak boleh. Saya harap awak tulis sekali sebab bila awak tulis ni awak boleh faham sekali cara nak menyelesaikan soalan ni. Okey, dah tulis dah. First kali kita senaraikan terlebih dahulu dia punya pemboleh ubah rawak diskrit dia So 0 sampai 8. Dah listkan dah. Okey, lepas tu kita buat jadual mudah ringkas jadual ringkas je. Yang ada 2 bahagian. Ni sebab ini binomial. Binomial hanya ada 2 kesudahan. Yang berjaya dengan tak berjaya itu umum lah. Berjaya dengan tak berjaya. Tapi kalau kita kena ikut kepada soalan. Soalan ni dia kata 57% rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar. Jadi kebarangkaliannya berapa kalau 57%? Berapa? 0.57 lah. 0.57. So itu kita punya P. P lah yang menggunakan telefon pintar. Saya gunakan simbol P dan Q saja. P berjaya, Q tak berjaya. Bukan maksudnya dia pakai telefon pintar tu dia berjaya. Tak ada. Dia itu istilah umum.
Istilah umum P kebarangkalian berjaya, Q kebarangkalian yang sebaliknya lah. Okey, jadi kalau 0.57 dia punya yang tak pakai telefon pintar, tolak dengan berapa? 1. Tolak dengan 1. 1 tolak 0.57 ialah 0.3 43 salah. 0.43. Jadi itulah dia. P sama dengan 0.57, Q sama dengan 0.43. Awak tulis sekali Tulis sama-sama dengan saya. Okey, jadi apa kita buat sekarang, kita senaraikan kita punya pemboleh ubah rawak ni ke bawah dalam jadual kita ni. Jadi kita punya pemboleh ubah rawak antara 0 hingga 8 kan. Jadi senaraikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, macam tu. Okey, untuk kebarangkalian yang tak berjaya ataupun tidak menggunakan telefon bimbit sebelah kanan ni, terbalik nombornya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, rasionalnya ialah jumlah dia mesti sama dengan 8, sentiasa 8. Cuba tengok ni ni. Total dia mesti sentiasa bersamaan dengan 8 ni. N ni, pemboleh ubah rawak diskrit yang paling besar lah, yang paling banyak. Okey. So tu table kita. Okey. Jadi kita nak jawab soalan ni. Okay, kita baca soalan. Cari kebarangkalian bahawa 6 orang menggunakan telefon pintar. A, 6 orang menggunakan telefon pintar. Okey, kita tengok kat sini. Yang ini telefon pintar berada pada ruang yang berjaya ni. Ni 0.57. 6 orang di sini. Di sini. Jadi kita tulisnya ialah P X sama dengan 6 lah. Dia punya X ni mesti berdasarkan kepada yang berjaya lah. Yang berjaya. P X sama dengan 6. Okay, macam mana kita nak kira tu? Semalam dah tunjukkan dah. Berapa? 8 choose 6. Berapa? Betul? 8 choose 6. Very good. 8 choose 6. Kenapa 8? Sebab 8 ialah jumlah pemboleh ubah rawak keseluruhan semua ada 8 orang. Kita choose 6. Lepas tu dia punya kebarangkalian dia 0.57. Kuasa 6. Dengan, kuasa 6. Lepas tu darab dengan kebarangkalian yang gagal pula, yang tak menggunakan handphone 0.43 kuasa dengan kuasa dengan 2. Tu jawapan untuk soalan A. Macam tu kira lah. Jadi kita dapat so tengok sini. So inilah dimaksudkan dengan Bernoulli tu binomial walaupun berapa kali percubaan awak, berapa kali sampel awak yang awak ambil, kebarangkalian memakai handphone kekal 0.57. Kebarangkalian tidak memakai handphone ialah 0.47. Dia punya nilai ni tidak berubah. Cuma ini akan jawapan yang awak ni akan mempengaruhi lah. Ini akan mempengaruhi jawapan. Maknanya kalau besar peluang di sini, besarlah nilai di sini. Okey, berapa? 8C6 darab 0.57 kuasa 6 darab 0.43. Kejap, alamak lupa aku nak ambil kalkulator. Berapa tepat puluhan? 4 angka bererti. Okey. 4 angka bererti. Okey, sekejap. Ni kena display jugalah guna ni. Sekejap. Untuk mereka yang macam mana cikgu nak nombor ni, nak tukar pelik-pelik je cikgu nombor-nombor ni. Okey, tak senang je. Yang tak dapat hadir kelas semalam So 8C6 darab dengan 0.57 kuasa 6 darab darab dengan 0.43 kuasa 2. Okey, macam tu tekan sama dengan. Banyak nombor kan? Allah. Ni. Okey. 0.17755956667. Jadi kita ambil sampai 4 angka bererti. Berhenti sampai nombor 5 yang belakang 7 ni. 0.1775. Lepas tu check nombor belakang 5 tu. 5. Jadi kena bundarkan lah. Jadi 0.1776. 0.1776 So jawapan kita itu. Alright. Itu dah dia jawapan untuk soalan A. Senang kan? Senang je, tak ada dasar sangat. Okey, kalau awak perhatikan ini dengan rumus ni
Yang semalam yang rumus ditunjukkan tu kan. Ni kan. Sebenarnya saya apply rumus ni sebenarnya. Tapi saya apply dengan awak, saya terus imply lah. Walaupun saya guna jadual, saya terus imply sebenarnya rumus tu. Tengok. NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Sama lah dengan ni. Ni NCR darab P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Tu dua tu. Macam tu So saya terus imply je. Cuma bila guna jadual ni kita akan lebih nampak sikit. Nampak. Okay, kalau awak letak nombor-nombornya awak tak perasan nanti sekarang. Okay, kita pergi kepada soalan B. Soalan B ialah ni, tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Okey, tak lebih daripada 2. Tak lebih daripada 2. Okey, apa maksud tak lebih daripada 2? Maksudnya apa? 012. Maknanya tak lebih daripada 2. 2 tu termasuk tak? First kali tanya dulu diri awak. 2 tu termasuk tak? Termasuk. 2 tu termasuk sebab dia kata tak lebih daripada 2. Jadi 2 tu termasuk. Maksudnya PX kurang dan sama dengan 2 lah kalau saya nak tulis dalam bentuk macam ni. Ataupun kalau awak tak nak, ni awak tak faham, awak tengok kat sini. Tak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. So daripada 2 ni dan tak boleh lebih daripada 2. 3 dah lebih daripada 2. 3 ni dah lebih daripada 2 tak boleh. Jadi tak lebih daripada 2 ialah 2, 1 dan 0. Jadi ada 3 kali awak kena kira ni. Kira 3 tu kemudian jumlahkan. Maksudnya sekarang awak kena kira PX sama dengan 2 campur dengan PX sama dengan 1 campur dengan PX sama dengan 0. Okey, cuba buat sekarang. Buat kat sini je. Buat dekat sini je. Buat nak panah ni kira dekat sini. Tak ada masalah. So nanti bila dalam soalan tu awak cuma just tanda buat satu marking lah, asterisk ke apa ke yang menunjukkan itu jawapan untuk A. Ni A, ni jawapan dia. So kalau macam gini kan, nanti awak kira awak buat B. So itu jawapan dia. Boleh ni namanya jalan kerja secara grafik. Kita terima aja. Jadi awak buat satu indikator menunjukkan itu jawapan. Sebab kadang-kadang ni kerja awak ni berterabur kan. Tak ada masalah. Dia tak ada format sangat sebenarnya ADMAT ni. Jawab mesti ikut urutan soalan A dekat atas, lepas tu ke bawah kan. Tak semestinya sebab kadang-kadang jalan kerjanya macam ni lah. Dia bagi jadual, kita kena buat kan. Jadi susah nak buat, susah kalau ikut jadual ni kita nak ikut aturan. Tapi diterima. Okey, kira. Okey, so sekarang awak kira terlebih dahulu siang kosong ni berapa. Lepas tu jumlahkan Tapi kena tunjuk ni. 8 sinar ni semua kena tunjuk. Tak tunjuk ni tak ada markah. Alright, cuba. 5.6 ni. Arif. Slow Arif. Okey, dah. Yang kosong ni berapa? Ni. Tak ada orang yang kosong ni. Kira kau orang kira kat ni. 8 C kosong So 8 C kosong jadi darab dengan 0. Jap. Saya tulislah kat sini. PX kosong. Okey, 8 C kosong darab 0.57 kuasa 0 darab dengan 0.43 kuasa 8. Okey. Ni berapa nanti saya biar dulu kosong. Lepas tu lah PX1 8C1 darab 0.57 kuasa 1 darab dengan 0.43 kuasa 7. Okey, ni kena tunjukkan Ni kena tunjukkan. Okey, last sekali PX sama dengan 2. Jadi kita tengok sini ialah 8C2 darab dengan 0.57 kuasa 2 darab dengan 0.43 kuasa 6. Kena kira tu 3 tu.
Okey. Yang ni awak tak tunjukkan pun tak apa Katalah awak tunjukkan yang ni kan. Yang jawapan ni awak tunjukkan. Tapi awak tekan kalkulator straight semua dalam satu kalkulator Awak tekan terus tambah. Entah berapa untuk awak dapat ni. Boleh juga. Sebab yang penting jalan kerja dia ialah ni. Ni mesti ditunjukkan. 8C0 campur dengan 8C1 campur dengan 8C2. Tu kena tunjukkan. Okey, berapa? Jawapan akhir. Seorang bagi. Saya nak 0.0711. 0.0711. Tak ada nombor lagi. Sampai situ je. Dia 4 angka bererti tu, itu baru 3. 0.07107. Oh, 0.07107. Tujuh tu apa? 0.045. Okey. Kalau memang kosong tak boleh buat apa lah. Kejap. Ni macam kena tunjukkan lah ni. Sebab dia punya perpuluhan dia tu macam pelik. Okey. Okey, kejap Sekejap. Kita try tengok macam mana bentuk jawapan dia tu, rupa jawapan. Jadi awak pun macam ni kan, awak tak tulis dia punya nilai berapa, boleh, tak ada masalah. Awak buat 8C, dia tak boleh copy ni leceh tu, yang leceh tu 0.57 kuasa 0 darab dengan 0.43 kuasa 8, kemudian tambah 8 C1 darab 0.57 kuasa 1 saya tak tulis lah. Sama je. 0.43 kuasa 7. Kemudian tambah 8C2 darab dengan 0.57 kuasa 2. Ui, panjang. Darab dengan 0.43 kuasa 6. Okey, jawapannya ni 0.07107. Okey, so kita ikutkan jawapan kita sampai 7 ni lah. Kena ambil macam tu lah, 0.0. Ni baru satu angka bererti. 0.07 satu angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. Macam ni. 0.07107. Macam tu. Okay, alright, siap. Boleh? Itulah dia taburan binomial, taburan binomial. Cikgu. Yes. Kalau ambil 0.0711? 3 angka bererti tu, boleh tak Belakang jawapan dia macam tu? Kat mana? Belakang buku teks. Tak boleh, kalau ikut buku teks boleh lah, tapi kalau penandaan kan dia memang berubah-ubah penandaan ni kejap 4, tapi yang nak selamat ambil 4. Nak selamat ambil 4. Kita ikut penandaan SPM punya style nak selamat kita ambil 4 angka bererti. Okey, boleh. 7107. Saya tak pasti takut nanti salah. Tapi kalau ambil lagi banyak dia lagi okey. Okey, cuma bila nak tukar kepada peratus, kadang-kadang kita nak tukar kepada peratus kan, darab je dengan 100. Kalau macam itu bolehlah. Setakat 7.1%. Macam tu boleh. 7.1% sebab peratus dia tak boleh banyak sangat perpuluhan. Okey, siap soalan nombor 1. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Macam ni. Awak nak try jawab nombor 2 ni. Oh, dia suruh buat gambar raja pokok pula ni. Okeylah, layan lah. Dia suruh buat gambar raja pokok, kita buat gambar raja pokok. Okey. Sebuah rak mengandungi 3 naskah buku cerita dan 2 naskah buku komik. Okey, sebuah rak mengandungi 3 naskah buku cerita dan 2 naskah buku komik. Senaskah buku diambil dan selepas dibaca, buku itu dikembalikan. Macam ni. Kalau macam ni diambil dikembalikan, dia kebarangkalian yang tidak bersandar. Maksudnya kalau awak ambil 1x1 dia nilai dia berubah-ubah kan. Kalau tak bersandar ni dia sama je nilainya. Kalau ambil satu buku PX1, macam ni. Sebuah rak mengandungi 3 naskah buku cerita. Jadi buku cerita ada 3 dan 2 naskah buku komik. Buku komik ada 2, total ada 5.
Senaskah buku diambil dan selepas dibaca buku itu dikembalikan. Okey, contoh, awak ambil senaskah buku cerita. Buku cerita Jadi kebarangkaliannya ialah 3/5. Kemudian awak ambil, awak letak balik. Jadi yang untuk kedua sama je kan 5 kan. PX1 dia pun kalau awak ambil sekali lagi, awak ambil sekeping lagi buku cerita. Kekal 3/5. Macam gini dia boleh. Ini binomial. Sebab dia tidak bersandar, tidak bersandar. Lainlah kalau dia ambil, dia tak letak balik dekat rak. Katalah dia ambil buku cerita tu, dia tak letak balik dekat rak. Kalau dia tak letak balik dekat rak, buku cerita yang kedua dah jadi 2. Buku cerita asal tadi 3 kan, dia ambil buku cerita tu, lepas tu dia pergi letak, dia tak letak balik dekat rak. Jadi dekat rak dah tinggal 2 buku cerita. Jadi total 4. Jadi kebarangkalian untuk mengambil buku cerita sekali lagi dah jadi 2/4. 1/2. Tak sama. Nilai kebarangkalian mengambil satu buku cerita tu berubah-ubah. Yang ini bersandar. Bersandar dia bukan binomial. Jadi yang kes kita ni tidak bersandar. Tidak bersandar jadi dia adalah binomial. Okey. Buku itu dikembalikan sebelum senaskah buku lagi diambil daripada rak itu. Proses ini diulang sebanyak 3 kali. X mewakili pemboleh ubah rawak mendapat senaskah buku komik. Jadi X ialah pemboleh ubah rawak mendapat senaskah buku komik. Senaskah buku komik. Jadi buku komik. Maknanya kebarangkalian dia punya kesudahan dia sama ada dapat buku komik dan tidak dapat buku komik. Tapi kejap, saya lebih berminat kepada dia punya pemboleh ubah rawak dia. Apa pemboleh ubah rawak dia? Buku komik. X ialah pemboleh ubah rawak mendapat senaskah buku komik. X 0123. Berapa? 0123. 0123. Kenapa 3? Bukan buku komik ada 2 ke? Sebab diulang sebanyak 3 kali. Betul Proses itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi sekali, 2 kali, kosong tak ambil sekali, 2 kali dan 3 kali. Macam itu. Kencang. Okey. So sekarang itu. So kita akan bina gambar rajah pokok. Apakah kebarangkalian untuk mendapatkan buku komik? Ah. 2/5. 2/5. 2/5. Sebab buku komik kita ada 2 buku komik, jadi 2/5. Alright, jadi kejap. Nak buat gambar rajah pokok ni kan. Semua sekali kita buat. Kejap. Macam tu. Komik lah. Komik saya label sebagai K. Yang ini dapat buku komik. Yang ini tidak mendapat buku komik. Ada 2 sahaja kesudahan. Ini memang binomial. Binomial tak boleh lebih daripada 2 kesudahan. Dapat buku komik dengan tak dapat buku komik. Jadi dapat buku komik ialah 2/5. Tak dapat buku komik ialah 3/5. Ini baru ambil yang pertama. So dia kata dia berulang sebanyak 3 kali. Lagi sekali. Ini 2. So sekejap. Ini K prime, K prime. So yang ini 2/5, 3/5, 2/5, 3/5. Ini ambil 2 kali, ini sekali, yang ini 2 kali, so dia 3 kali Alah, saya punya ni dah tak ni So buat semua sekali. Buat sekali dengan saya. Alright, so sini ialah 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5. Macam itulah.
Okay, so dia akan ambil sebanyak 3 kali So ini ambil yang pertama, yang ini ambil yang kedua, yang ini dia ambil yang ketiga. Okay, so kita tengok kesudahan dia, dia punya ni. Okay, kat sini apa, kat sini apa, kat sini apa. Tulislah. Okay, yang atas sekali K, K, K. Jadi komik, komik, komik. Yang kedua ni K, K, K prime. K, K, K prime. Komik, komik tak dapat buku komik. Seterusnya yang ketiga ni K, K prime, K. Yang seterusnya K, K prime, K prime. K, K prime, K prime. Okay. So kat sini K prime, K, K. Yang sini K prime, K, K prime. Okay, ni kita ikut soalan ni, dia nak macam ni. K prime, K prime, K. Last sekali ialah ketiga-tiga K prime. Macam itulah. Okay, ni soalan A Kita lukis gambar raja pokok. Kita lukis gambar raja pokok. Okay, dah lukis belum? Okay, lukis. Cek, pastikan awak punya tu lebih kurang macam saya lah. Okay, senang aja. Okay, untuk binomial ni kita tengok pada dia punya nilai. Ni mesti 2 je. Pecahan dia ni. Tak boleh 3. Tak boleh lebih daripada 2 Kalau lebih daripada dia bukan binomial. Yang kat sini tak apa. Yang ni tak apa. Memang boleh 3 ke 4 ke kan. Sebab dia bergantung kepada berapa bilangan dia ambil buku tu. Okay, itu nilai X dia. Kecuali kalau eksperimen Bernoulli. Eksperimen Bernoulli kena 2 je. 0 dan 1. Okay. Settle. Okay, dah siap dah? Dah siap gambar raja pokok awak? Ya. Dah cek dengan saya. Okay. Alright. So sekarang dah siap dah semua? Okay, kalau dah siap saya boleh pergi kepada soalan B. Ada yang tak siap lagi ke? Dah kan? Okay, kita tengok soalan B. Cari kebarangkalian mendapat buku komik hanya sekali. Mendapat buku komik hanya sekali. Carilah mana yang dapat buku komik sekali. Yang ini 3 kali buku komik. Yang ini 2 kali buku komik. Yang ini 2 kali buku komik. Ini sekali. Yang ini 2 kali. Yang ini sekali. Yang ini sekali. Yang ini tak ada. Tengok tu. Jadi itu ada 3 Sekali buku komik ni ada 3. Yang ini dengan ni. Total kan lah? Kira. Kira. Okay. Simple aja. Ni awak nak kira guna daripada sini Kira daripada sini senang. Sekejap. So yang ini 2 sekejap. PX1 ni komik 25 kan? 25 darab dengan 35 darab dengan 35. Kali 3 lah. Sebab 3 kali kan? Kali 3 Okay. Sebab ingat kalau taburan kebarangkalian binomial, PX1 dia sama je. PX1 dia sama je. Kalau sebab dia tidak bersandar. Kalau dia bersandar, PX1 dia berubah-ubah. Kalau bersandar, PX1 dia berubah-ubah. Kalau binomial, PX1 dia sama je. Jadi ini pun sama. Sebab tu saya darab turun dengan 3. Itu saya turun darab dengan 3. Sebab saya tahu ini pun sama. Cuba tengok. Tak percaya tengok. Yang ini K prime ialah 3/5. Kemudian K ialah 2/5. Lepas tu K prime 3/5. Tengok kan sama kan dengan yang atas ni. 3/5 ada 2, 2/5. Cuma kedudukan je. Yang ini pun sama. PX1. Itulah dia taburan binomial PX1 dia nilai dia sama je. Walaupun dia ambil kedudukan buku komik tu
berbeza-beza, kejap buku komik kat ujung, kejap sekeping buku komik kat tengah, sekejap buku komik kat sekeping kat depan kan. Tapi dia punya kebarangkalian dia sama je. Macam tu. Jadi nak senang saya darab terus dengan 3 lah. Yang ni saya kira sekali. Saya darab dengan 3 sebab kena total ni. Dia kena total 3-3 tu. Kena total 3-3 tu. Tu senangnya saya darab dengan 3. Okey. Dapat tak jawapannya? Jawapan apa? 54 per 125. Boleh. Awak nak jawapan awak cikgu. Saya punya jawapan, saya nak tulis dalam pecahan ke dalam perpuluhan? Boleh mana-mana. Awak nak tulis dalam pecahan boleh, awak nak tulis dalam perpuluhan pun tak ada masalah. Okey. So, okey je. Kalau awak nak tulis kepada dalam bentuk perpuluhan, pastikan 4 angka bererti lah. Kalau nak tulis pecahan, tak ada masalah. Dia boleh jadi macam-macam. Macam tu. Okey, boleh faham So ini antara sifat-sifat binomial binomial dia punya tu. Kalau tidak bersandar PX1 dia tu sama je. Kalau dia bersandar PX1 dia tu lain-lain. Sebab dia ambil buku tu dia tak letak balik kat rak. Kebarangkaliannya berubah-ubah. Dia ambil sekeping buku dia tak letak balik dekat rak. So itu berubah-ubah. Jadi jawapannya ialah 54 tadi kan? 54 tak dengar tadi. Betul ni? 54 per 125. Yes, kebarangkalian membeli sekeping buku sama dengan 54 per dengan 125. Okey. Jadi menjawab soalan ni kita ikut kehendak soalan Macam soalan ni dia nak kita jawab dari dia suruh kita bina gambar raja pokok, kita bina lah. Kalau dia tak suruh bina, awak tak payah buat. Sebab dia gambar raja pokok ni leceh sikit nak buat ni. Buku cerita sebanyak 3 kali. Buku cerita sebanyak 3 kali. Apa benda ni buku cerita 3 kali pula ni. Aduh. Yang kosong ke cikgu kan? Yang kosong maknanya yang bukan buku, yang bukan komik lah. Yang bukan komik tu. Yang last kali tu tak? 3-3 tu. Buku cerita sebanyak 3 kali. Yang bukan komik lah. Yang bukan komik. Yang bukan komik. 3-3 tu bukan komik. Buku cerita sebanyak 3 kali. 3-3 tu bukan komik. Yang ni lah. Yang ni. Satu je kan? Okey. Macam tu je lah. Yang last tu je. Senang ni. Kalau tak silap saya 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Kan? 3/5 kurus 3 lah. 3 kurus 3 27 per 125. Kalau tak silap saya lah jawapan dia. 9/5. Ni PX kosong maknanya 27 per 125 sebab 3/5 kuasa 3 tu. 3/5 kali 3/5 kali 3/5. So 27 per dengan 125. Jelah kot. Macam ni Okey. Cikgu, saya punya jalan kerja macam cikgu ni, berterabur ni. Tak ada masalah kalau awak punya jalan kerja macam gini kan. Aduh, mana ni cikgu? A, B dengan C dia ni kan. Label lah ini A. Sekejap. Lepas tu yang ini B1 buku komik sekali. Ini tulislah B1. B1. Yang ni B2. Okey. Macam tu. Boleh je, yang penting awak letak satu asterisk ke apa ke kan yang menandakan bahawa itu jawapan untuk B1. Itu jawapan untuk B2, itu jawapan untuk A. Okey lepas tu ingat ini E marking SPM E marking. Seboleh-bolehnya awak punya penyelesaian kalau boleh satu soalan satu muka surat. Kalau boleh satu soalan satu muka surat. Sebab nanti penanda tu susah ni. Kalau satu soalan tu awak 1A dekat muka surat pertama, 1B dekat muka surat kedua, lepas tu 1C dekat muka surat ketiga. Jadi kita nak kena pergi tekan next tu susah. Kena soalan tu berkait, 1B tu berkait dengan 1A. Dia nak tengok A tu betul, dia kena patah balik dekat A. Leceh. Kalau boleh awak buat semua dalam satu muka surat. Okey. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak ada masalah. Okey, siap. Tu dia. Okey, nombor 3. Dalam satu kajian didapati bahawa okey tak ni? Jawapan awak nombor 2 tu. Okey. Right. Senang aja kan tajuk ni senang aja. Okey. Nombor 3. Dalam satu kajian didapati bahawa 95% daripada pelajar sarjana muda di sebuah universiti memiliki sebuah komputer riba. Okey. Maknanya kesudahannya 2 lah. Ada sebuah komputer riba, ada lebih daripada sebuah komputer riba. Satu sampel yang terdiri daripada 8 orang pelajar dipilih secara rawak. Ni dia punya pemboleh ubah rawak. Awak kena tengok perkataan rawak tu dekat mana? Dekat sini, 8 orang ni.
So pembuluh ibar awak ialah 0 sampai 8. Okey, cari kebarangkalian bahawa A, tepat 6 orang pelajar sarjana muda memiliki komputer riba. B, selebih-lebihnya 2 orang atau lebih daripada 7 orang pelajar sarjana muda mempunyai lebih daripada. Ini kalau awak nak buat gambar raja pokok boleh lah. Ini satu komputer riba. Yang ni lebih daripada satu komputer riba. K prime kan. Kalau awak nak buat macam tu lah. Okey, ni K prime. Tapi jenuh ni. Sekejap, dia ada 8 ni. Kau kena buat 8 kali. Tak payah. Ini tak payah buat gambar raja pokok. Kalau setakat ambil 3 kali tu boleh lah. Kalau nak sampai ini 8 orang ni. Leceh lah. Okey, ni kita buat jadual. Okey, buat sekarang. Nombor 3A dan 3B. 3A dan 3B. Kalau cikgu, saya dah expert cikgu formula. Saya nak buat terus masuk dalam formula. Saya tak nak buat jadual. Boleh? Boleh. Cuma jadual tu senang sikit awak nak faham. Saya buat jadual tu senang nak faham. Selebih-lebihnya 2, sekurang-kurangnya tu. Sebab saya nak fahamkan dekat soalan B tu nanti. Selebih-lebihnya 2 orang atau lebih daripada 7 orang pelajar. Itu. Nak kena fahamkan yang tu. Yang tu lebih senang kita tengok daripada jadual. Okey, 3A buat dulu. 3A simple je tu. Tak payah guna jadual pun tak apa. Nak guna jadual pun lagi bagus. Lukis jadual lah sebab nak jawab soalan B nanti kan senang awak nak faham. Hujan Hujan. Alhamdulillah. Okey, 3. Saya buat jadual lah. Semua buat. Pembuluh ibar awak dah tak payah list lah. Awal-awal tu saya list lah sebab nak kasih awak intro kan, nak faham kan. Dah lama-lama dah mahir, tak payah list pun tak apa. Okey, dia punya kebarangkaliannya ialah kebarangkalian yang memiliki sebuah komputer. Komputer. Sebuah komputer. Sebab apa ada orang lebih daripada komputer ni? Nak buat apa lebih-lebih? Kalau 95 maknanya 0.95 lah kebarangkalian dia. Q ni memiliki lebih daripada sebuah komputer. Jadi 0 berapa? 0.5. Okey. So sini awak buat macam biasa ni listkan 0 sampai 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ini kita reverse 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Macam tu. Okey. Baru kita tengok kepada soalan dia. Soalan dia ialah tepat 6 orang pelajar sarjana muda memiliki sebuah komputer riba. 6 orang yang ini lah. Jadi 3A. 3A. Macam mana? Nak kira je ni? 8C6. Kencang. Darab dengan? 0.95 kuasa 0.95 kuasa 6 darab dengan 0.05 kuasa 2. Okey, ni terus dapat jawapan. Tu kena tunjukkan tu. Jadi kira lah 8C6. Sekejap. Okey. Berapa dapat? 51 banyak ni. 0.05146 0.05146. Kita ikut ni. 0.05146. Betul? Sama dengan saya? Sama cikgu. Okey. Alright, siap soalan nombor 1. Okey. So tu 3A dah settle. Okey, tepat 6 orang. B tu. Selebih-lebihnya 2 orang. Selebih-lebihnya 2 orang atau ada atau ni. Lebih daripada 7 orang. Selebih-lebihnya 2 orang atau lebih daripada 7 orang. Ni cerita ni. Okey, first kali kita tengok dulu selebih-lebihnya 2 orang. Sekejap.
selebih-lebihnya 2 orang. Apa maksud selebih-lebihnya 2 orang tu? Siapa kat sini nak terangkan kat saya? Apa maksud selebih-lebihnya 2 orang? 2 orang. Hah? 2 orang? Maknanya ni je lah. Lebih daripada 2 orang. Hah? Lebih daripada 2 orang? 012. Kenapa 012? Maknanya selebih-lebihnya 2 orang ni maksudnya apa? Selebih-lebihnya 2 orang ni maksudnya apa? Macam sekurang-kurangnya 2 orang. Sekurang-kurangnya tak boleh. Kalau sekurang-kurangnya 2 orang, dia jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab sekurang-kurangnya 2 orang. Maknanya 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh, 7 orang boleh. Yang betul tadi ni Okey, 012 lah. Selebih-lebihnya. Maknanya ni maksimum. Selebih-lebihnya ni maksudnya ni maksimum. Selebih-lebihnya maksudnya maksimum Jadi maksimum 2 orang. Maksimum 2 orang. Maknanya tak boleh lebih daripada 2 orang. Maksimum 2 orang. Jadi tak boleh lebih daripada 2 orang. Jadi kira lah ni. Yang awak kena kira ni, kira ni, kira ni. Tu. Okey, lepas tu ada lagi atau. Ada atau. Lebih daripada 7. Lebih daripada 7, maknanya ni je lah. 7 termasuk tak kalau lebih daripada 7? Tak. Tak, 7 tak termasuk sebab ayat di sini dikata kat sini ialah lebih daripada 7. So 7 tak termasuk. Jadi maknanya 8 je lah. Yang ni. So kesimpulannya ialah kira ini berapa, kira ini berapa, kira ini berapa, kira ini berapa, kemudian kita jumlahkan. So itu maksudnya. Sebab tu saya suka buat yang bila soalan yang ini gunakan jadual, senang nak faham. Maknanya awak kena kira 4 kali. Bermula kira yang 012, lepas tu kira pula dengan 0 dan ni yang last ni. Lepas tu jumlahkan ke 4 tu. Okey, jumlahkan ke 4 tu tu maksudnya. Okey. Tu dia. Dah nak habis dah. Senang aje. Okay, sekejap lagi kita buat yang nombor 4. Nombor 4 ni macam ada hantu sikit. Tak apa lah, try. Sebab dah. Sekejap, last. Nombor 4 tu last. Nanti kita stop. Hari Jumaat ni saya buat lagi kelas tambahan pukul 10 lah macam biasa. Okay, dapat apa? 3B. Dah kira lah. 3B ni kena kira semua ni. Ni kena kira yang saya buat error ni lah ni. Ni 8, 7 dengan 6 dengan yang ni. Selebih-lebih 2 tu maksudnya maksimum 2 orang. Jangan lebih daripada 2 orang. Jadi 0, 1, 2 lah. Yang ini 8C0 darab 0.95 kuasa 0 darab 0.05 kuasa 8. Yang ini 8C1 darab 0.95 kuasa 1 darab 0.05 kuasa 7. Yang ni 8C2 darab 0.95 kuasa 2 darab 0.05 kuasa 6. Yang bawah ni pula ialah 8C8 darab dengan 0.95 kuasa 8 darab dengan 0.05 kuasa 0. Macam tu. Jadi jawapan awak ialah jumlahkan ke 4 ni, ni dan ini. Totalkan 4 tu Berapa jawapan awak? Dah dapat dah? Berapa? Berapa? Seorang? Tengah kira? Masih lagi mengira Dah dapat? Bagi tahu jawapan. 0.6634. 6634 Okey. Yang lain? Saya tak ada jawapan lah. Macam mana? Nak check kat belakang ni malah nak selak. Buku tag ni lah yang tengah pegang ni. Jawapan pun nak kena tengok. Berapa? Jawapan yang lain dapat sama? 0. Apa tadi Fong? 6 berapa? 0.66 6634. Yang lain sama tak? Sama? Sama. YOLO kau Iqbal. Kau kira tak? Okey, sama Okey, so jawapannya ialah 0.663
4. Okey, ni saya punya jalan, saya tak ada jalan kerja. Ada lah tapi saya tak tunjukkan macam dapat ni kan. Okey, macam tu Alright, siap. Senang aja kan soalan ni. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni ada hal sikit. Okey. Ni. Ni yang dia gunakan B tu. Okey, ni kan. Okey, tadi yang awak kalau tengok tadi awak faham yang apa dia? X B dalam kurungan N dengan apa? Apa kat sini? Tadi tu yang tadi saya tunjukkan dekat dalam formula tu. Sini lah P P. B and P. Jadi diberi dekat sini ialah ni, diberi satu pemboleh ubah rawak. Ni pemboleh ubah rawak X, maknanya pemboleh ubah rawak tu mematuhi taburan binomial. N ni tidak diberi berapa. Kemudian diberi kita kebarangkalian berjaya ialah 0.65. Okey, maknanya ini. Ini P dia sama dengan 0.65. Okey, cari nilai N jika Px sama dengan N ialah 0.0319. N ni ialah yang paling besar pemboleh ubah rawak yang paling besar N tu. Okey, kejap. Jadi kita pun boleh juga awak nak gunakan kaedah ni, jadual ni. Okey, senang je ni. P X B dan kurungan N berapa tadi nilai P dia? 0.65 Okey, 0.65. Okey. Okey, yang ni diberi macam tu lah. So saya pun buat table Okey, kini macam ni saya akan tunjukkan Kalau awak nak buat sendiri boleh teruskan. Nanti saya minta bantuan awak sikit. Okey, disebabkan dia punya nilai taburan pemboleh ubah rawak ni tu kita tak tahu berapa sebab dia dalam sebutan N kan. Jadi kita biar dulu. Yang penting yang kita tahu ialah P. P sama dengan 0.65. Maknanya Q dia berapa? 0.35. Okey, 0.35. Okey, ini ialah kebarangkalian berjaya. Kebarangkalian berjaya saya akan mulakan dengan kosong. Kosong. 1, 2. Okey, tak tahu ni N ni berapa. Takkan awak nak list banyak. Tak payah pening-pening. Dot. N sahaja. Macam tu. Okey. Dekat sini pula ialah, okey, yang ni terbalik. So kalau macam ni N. Habis ni berapa? Ingat saya cakap tadi, total ni dengan ni mesti sama dengan N. Total ni dengan ni mesti sama dengan N ni. Nilai yang paling besar. Okey, kosong campur N lah. Kalau sini 1, sini berapa? N tolak 1. Ya, N tolak 1. Yang ini N tolak 2. Dot. Kosong. Macam tu. So total dia ni mesti sama dengan pemboleh ubah rawak yang paling besar. Okey, sekarang soalan dia beri cari nilai N jika Px sama dengan N sama dengan 0.0319. Kejap. Px sama dengan N sama dengan 0.0 berapa tadi? 319 yang ni. Okey. Ni dekat mana ni? Px sama dengan N dekat mana? Dekat ni ke, ini ke ataupun yang bawah sekali? Bawah sekali. Kencang. Yang bawah sekali ni ini sebenarnya untuk yang ini. Okey, kita bentukkan terlebih dahulu dia punya formula lah. Jadi kat sini ialah NCN. Sekejap. Salah. Tulis dulu ni. Px sama dengan N sama dengan NCN darab dengan 0.65 kuasa N darab dengan 0.35 kuasa kosong. Okey. Dia bersamaan dengan, inilah dia jawapan yang diberi dalam soalan. Dia suruh cek apa? N cek N betul lah. Okey, kita dapat macam ni. Okey, awak kena maklum kalau dia punya ni dengan ni sama, NCN ni sebenarnya sama dengan 1. Kalau dia punya tu dengan tu, walaupun tak ada nilai, tapi sebab dia dua-dua N tu, maknanya dia sama dengan 1. Okey, yang ini tak tahu. 0.65 kuasa N. Yang ini 0.35 kuasa kosong ni pun sama dengan 1. Sama dengan 0.0319. Dapat macam tu. Okey. Okey, boleh. Okey Okey, sekarang kita nak cari N ni. Macam mana ni? Jadi 0.65 kuasa N sama dengan 0.0319. Macam mana ni nak cari nilai N ni? Boleh tak seorang bagi tahu saya? Bantu saya? Guna
Gunakan log, betul. Pandai, gunakan log. Jadi kita letak log 10. Log 10 0.65 kuasa N, kanan pun letak log 10. Macam tu. Jadi N ni kita pindahkan ke depan. Cikgu, saya tak nak guna log 10, saya nak guna log 5 boleh? Boleh, awak nak guna log apa awak suka, tak ada masalah. Semua saya ni memang secara umum log 10 lah yang menjadi kegemaran ramai. 0.65 sama dengan log 10 0.0319. Jadi N awak bersamaan dengan log 10 0.0319 bahagi dengan log 10 0.65. Jadi kita tekan kalkulator. Okey. Okey, tekan kalkulator. Ingat N tu integer N tu integer. Pastikan dapat nombor bulat lah. Okey, shift log 0.0319. Ni. Awak dapat 799 kan? Jadikan dia 8. So dia sama dengan 8. Untuk kes ni tak boleh jadikan dia 7, tak boleh ambil 4 angka bererti 7997. Kalau awak tulis 7.997 salah. Walaupun cikgu dalam kalkulator betul lah cikgu. Tak boleh sebab N tu integer. N tu dia pun boleh ubah rawak discrete. Kan? Discrete ni mesti ambil integer dan nombor daripada 0 sampai yang paling besar lah. Jadi kat sini N dia sama dengan 8. N tu pun boleh ubah rawak discrete dalam ni. Kat sini ni 8. Sini ialah pun boleh ubah rawak discrete. Okey, so maksudnya N tu bersamaan dengan 8. Walaupun dalam kalkulator 7.997 tapi kita kena jadikan dia integer. Ingat N tu integer. Okey, boleh? Okey, kemudian yang B ni bolehlah awak cari jawapan ni. X lebih besar daripada 2. Tak apa, kita buat. Sekejap, kita buat. Okey, sekarang ni jadual dah tukar. Okey, jadual dah tukar Kejap. Dah sampai 8 dah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asyik 8 ni daripada tadi jawapan ni kan 8 ni kan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, untuk soalan B ni kalau kita perhatikan, cari nilai A di mana dia berdasarkan jawapan di A, cari nilai PX lebih besar daripada 2. Okey, maksudnya 2 tak termasuk lah lebih besar daripada 2. Jadi 2 dekat sini. Jadi kalau lebih besar daripada 2 maknanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak tu nak kena kira. Banyak kan nak kena kira kan? Okey, ada cara lebih mudah tak awak nak kira? Maknanya awak kena cari yang 3 berapa, 4 berapa kan. Ni cari ni berapa, 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 cari ni berapa. Lepas tu awak jumlahkan semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ni. Awak kena jumlahkan 6 ni. Ada cara lain tak? Siapa nak bantu? 1 tolakkan dengan yang atas tu. Ya, betul lah. Ingat tak semalam saya ajar awak, kalau kita jumlahkan semua ni, PX0 campur PX1 campur PX2 campur PX3 kan, campur smart yang kita buat pemboleh ubah taburan kebarangkalian diskrit tu sampai 3 je selalunya kan. Tapi bila tak binomial boleh sampai banyak-banyak. Okey, yang ni kan, bila kita totalkan ni semua ni sampai 8 ni, dia bersamaan dengan 1. Bila kita jumlahkan semua ni daripada 0 sampai dengan 8 ni bersamaan dengan 1. Jadi untuk cara mudah, sebabkan yang awak nak kira ni banyak kan. Jadi awak ambil nombor 1, awak tolakkan dengan yang 3 ni. Kira 3 saja. Maknanya awak cuma kira yang 3 ni saja. Kemudian awak tolakkan dengan 1. Kira lah. So dapatlah jawapan macam tu. Okey. So kita try buat So lah 1 tolak 8C0 darab 0.65 kuasa 0.
darab dengan 0.35 kuasa 8. Tambah. Dia kena tambah dulu Tambah 233 ni baru tolak dengan 1. Okey tambah dengan 8C1 darab 0.65 kuasa 1 darab 0.35 kuasa 7. Lepas tu tambah 8C2 darab dengan 0.65 kuasa 2 darab dengan 0.35 kuasa 6. Macam tu. 1 tu ditolakkan dengan jumlah bagi ketiga-tiga yang di atas ni. Tu dapat jawapan. Jadi awak tak payah kira banyak-banyak. Awak tak payah kira 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak cuma kira 3 ni sahaja. 0, 1 dan 2. Tolakkan dengan 1. Dapat jawapan. Tapi kalau cikgu, saya malangnya saya rajin. Ini macam mood saya baik pula. Okey, awak nak kira yang ni. Boleh, tak ada masalah. Awak rajin, awak nak kira ke semua banyak-banyak ni kan. Terpulang. Sama, dia akan dapat jawapan yang sama. Okey. Boleh Okey, jadi pelajar masa dah ni. So kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Saya boleh sempat buat sampai nombor 4 je lah. Okey, untuk kelas tambahan pada hari Jumaat ni sebab kelas tambahan pukul 10, kita akan buat taburan ni. Tak sempat bincang ni. Ingat macam sempat tadi. Ni mean, variant dan sisian piawai dan juga masuk sedikit taburan binomial. Taburan binomial ni kena ada jadual Kena ada table ni. Ni. Nanti saya bagi table awak. Table ni dekat dalam Google Classroom. Dia ada satu table ni. Namanya taburan normal. Dia ada jadual Yang ini ialah kita akan gunakan pemboleh ubah selanjar. Sebab dia banyak. Sekejap. Nanti kita tengok soalan dia macam ni. Ni GSIM. GSIM. Dia GSIM ni nilainya perpuluhan kan. Jadi mempunyai GSIM 0.14. Macam tu. So dia banyak menggunakan pemboleh ubah selanjar. Selanjar. Okey. Macam ni contoh. Ni selanjar 8.4 hingga 13.2. Benda ni panjang tabur ukuran panjang. Sejenis skru dihasilkan oleh sebuah kilang antara 10.6 hingga 3 antara 3.2 hingga 10.6. Contoh macam tu kan. Bukan, ni sisian piawai dengan ni, salah. Cari kebarangkalian panjang antara 8.4 sampai 13.2. Macam tu. Yang ini selanjar ni. Ini selanjar kita akan buat pada insya-Allah lah Jumaat ni. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu.